Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Nusantara bersama saya Nur Muhammad Solehin. Malaysia kini berhadapan dengan isu sindiket perdagangan manusia yang semakin berleluasa dan berada di tahap yang membimbangkan. Sindiket perdagangan manusia ini menjadi ancaman serius terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Malaysia telah menjadi satu destinasi bagi banyak imigran dari luar negara, khususnya dari Indonesia, Nepal, Thailand, Filipina dan Kemboja. Tujuan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih besar telah mencetuskan kebimbangan rakyat Malaysia sehinggakan seluruh rakyat Malaysia turut rasa terancam apabila berada di luar maupun berada di kawasan yang tertutup. Menurut artikel daripada Berita Harian yang bertarikh 19 November 2023, golongan celik IT mahir bahasa menjadi sasaran sindiket pemerdagangan manusia. Profesor Madya Dr. Hazrul Izzuan Syahiri berkata, perkembangan dan perubahan sektor ekonomi global tertumpu kepada industri digital serta perniagaan maya menyebabkan mereka menyasarkan golongan berpendidikan, celik IT dan mempunyai kemahiran berbahasa Inggeris dan Mandarin yang baik. Mereka tidak lagi menyasarkan negara tertentu, tetapi lebih menumpukan kepada mangsa yang boleh berbahasa Inggeris atau Mandarin dengan baik kerana kemahiran ini sangat diperlukan untuk menjalankan aktiviti penipuan dalam talian. Presiden Kongres Kesatuan Sukarjaya Malaysia, Muhammad Effendi Abdul Ghani berkata, kerajaan negara luar juga perlu memperakui mana-mana syarikat yang mahu mengiklankan pengambilan pekerja luar itu sah atau tidak. Kerana jika berlakunya keganasan, buruh paksa dan sebagainya, perjanjian Kesatuan Sukarjaya telah ada. Seterusnya, walaupun kerajaan Malaysia tidak memenuhi sepenuhnya standard minimum bagi menghapuskan pemerdagangan, ia berusaha keras untuk meningkatkan keupayaan anti pemerdagangan. Oleh itu, berdasarkan laporan pemerdagangan manusia 2023, Malaysia kini telah berada di tahap 2 senarai pemerhatian. Sekarang, mari kita lihat sesi temu bual rakan setugas saya iaitu Haizat yang menemu bual seorang pegawai polis di Melaka. Apa cara yang dimula pakai oleh sindiket-sindiket pemerdagangan manusia ini untuk mereka menjerat orang awam supaya terlibat dengan isu ini? Ya, sindiket-sindiket pemandangan orang ni banyak yang modus operandi mereka ni salah satunya dengan memberikan tawaran kerja di media sosial. Tawaran kerja ni dia menawarkan gaji yang lumayan dan beberapa faedah yang orang kata lebih daripada biasa. Jadi dengan cara macam ni, diorang masa-masa ni akan tertarik dengan tawaran kerja tersebut. Padahal tawaran kerja itu sebagai muslihat sedikit lah. Dan selain daripada itu, berbagai cara juga seperti love scam maknanya dia menyamar sebagai kekasih dan dia akan memperdayakan lah mangsa-mangsa ni untuk dijadikan sebagai mangsa kepada pemerdagangan. Jadi soalan yang kedua adalah apa kesan ataupun impak perdagangan orang ini kepada masyarakat dan juga negara? Kesan pemandangan orang ni sangatlah serius, yang mana cara tidak langsung dia boleh mengancam keselamatan dan keamanan rakyat dan negara kita lah. Dan mangsa yang terlibat dalam kes pemandangan ni yang akan trauma lah selepas mereka diselamatkan, dan ada yang mengalami kecacatan fizikal akibat didera oleh sindiket-sindiket ni. Seterusnya negara kita juga akan diletakkan, dikategorikan di tahap yang rendah dalam usaha untuk jika kita tidak menangani kes pemandangan orang ini dengan serius, negara kita akan diletakkan di tahap kategori yang rendah. Dia akan memberikan implikasi yang negatif lah pada negara kita. Maksudnya untuk kita atasi isu pemerdagangan manusia ini dekat negara kita, antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa, yang sepatutnya sempadan kemasukan negara di sepadan-sepadan hendaklah diperketatkan
Yang mana kes pemandangan orang ni ada juga melibatkan warga negara asing. Ada yang akan warga negara asing ni kebanyakannya sebagai buruh-buruh paksa di ladang-ladang yang mana tak ada bayar gaji. Dan juga ada yang digunakan sebagai mengeksploitasi seks dan juga sebagai pekerja kilang yang tidak diberi gaji. Jadi dengan kawalan sepadan, jadi kita dapat mengurangkan mangsa perdagangan orang warga negara asing. Dan langkah-langkah mengatasi seterusnya ialah dengan mendidik masyarakat. Pada masa ini yang kita tahu kebanyakan sedikit menggunakan media sosial lah untuk menjerat mereka-mereka ni supaya untuk mudah ditipu, supaya sedikit ni dengan lebih mudah untuk menjadikan mangsa pemandangan orang mereka ni. So kerajaan taklah dengan pihak-pihak yang berwajib mendidik masyarakat pada masa kini supaya mengelakkan daripada terjerat dengan sedikit pemandangan orang, dengan meneliti sepenuhnya tawaran-tawaran yang diberikan agar tidak terlalu terpengaruh. Menurut Farhan, dia bersama 4 rakan dari Batu Pahat menaiki penerbangan ke Bangkok pada 13 September tahun lalu dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Deritanya bermula selepas dia tiba di KK Garden, Myawaddi, Myanmar yang terkenal sebagai sarang jenayah dan pemerdagangan manusia. Mangsa dipaksa terbabit kegiatan skema dan setiap hari ibarat nyawa di hujung tanduk ketika dikurung di kompleks seperti penjara yang dikawal ketat kumpulan bersenjata. Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Ya kan benda pemandangan manusia ni macam tak ada cerita betul sangat. Orang tu mereka-reka je kan. Tapi bila dah jadi depan mata ni cakap, benda tu betul lah. Yang benda tu benda betul, benda yang tak boleh buat main-main lah benda tu. Katanya, di lokasi dia berada, terdapat 15 lagi rakyat Malaysia dan mereka dipercayai masih dikurung. Nasib mangsa wanita lebih buruk apabila dijadikan hamba seks sindiket. Kat sana apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan lah. Daging babi pun ada, daging babi. Paling banyak daging babi dengan daging ayam je. Tikus, semua ada kat sana. Tikus, wasabi. Habis tak boleh buat apa lah, kena telan juga lah. Farhan mengakui pengalaman itu menjadi mimpi ngeri dan dia masih trauma meskipun berjaya lari dan diselamatkan dari cengkaman sindiket sebelum kembali ke tanah air. Mangsa dari Bayan Lepas Pulau Pinang ini terjerat dengan penipuan sindiket berkenaan yang menawarkan gaji lumayan sebagai juru audio di Thailand bulan lalu. Bagaimanapun, dia serta rakannya kemudian diseludup ke Myanmar lalu dipaksa menjadi skamer. Tambah mangsa mukanya teruk dipukul sehingga berdarah apabila tindakannya menghubungi Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO diketahui sindiket berkenaan. Mangsa terus maklum mangsa telah pun dipukul dengan begitu teruk. Maka malam tu juga saya bersama rakan saya di Myanmar bersama dengan Thai authorities kita tunggu di sepadan untuk keluarkan tu mangsa pada malam tu juga. Dakwa remaja itu, puluhan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket itu masih terperangkap di Myanmar. Selain merayu kerajaan mengambil tindakan sewajarnya, MHO turut menyeru orang ramai agar tidak terpedaya dengan janji manis sindiket yang menawarkan pekerjaan dengan gaji lumayan. Laporan TIP yang dikeluarkan semalam menunjukkan kedudukan Malaysia naik daripada tahap 3 ke tahap 2 pemerhatian. Selain itu, laporan terbabit menyarankan Malaysia memberi penekanan kepada kes pemerdagangan orang yang melibatkan pejabat awam serta menambah baik kerjasama antara agensi. Ia turut mendedahkan pencapaian signifikan Malaysia seperti peningkatan bilangan penyiasatan, pendakwaan dan sabitan kes serta pendakwaan terhadap penjawat awam, peningkatan bilangan mangsa serta pelaksanaan usaha peningkatan kesedaran di sektor peladangan sawit. Kalau tier 3, saya bagi contoh, katalah pekerja sektor peladangan. Okay? Dulu kita ada Saim Dabi yang kena tu. Kita ada Top Glove. Kita ada juga FGV. Ya, jadi isunya apa? Kalau produk daripada sektor ini
nak dipasarkan di pasaran antarabangsa, akan ada sekatan lah. Sebab dia impose sekatan itu. Ini datang pada negara yang mengamalkan buruh paksa. So dia impose kat situ. So banyak disadvantage. Tapi sekarang dia dah bebaskan Saim Dhabi, dia dah keluarkan Saim Dhabi. I don't know what Tok Glove. Dia dah keluarkan. Itu jadi bagi kita kelegaan baliklah. Beliau berkata demikian pada sidang media khas berkaitan laporan berkenaan di Putrajaya. Kedudukan Malaysia dalam laporan berkenaan juga memberi kesan positif terhadap sektor ekonomi negara. Menurutnya, memerangi jenayah terancang perlu menjadi objektif yang menyatukan semua pemimpin sekaligus satu bentuk pelaburan kepada PBB. Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell'immigrazione illegale di massa. Illudono che affidandosi a loro chi vuole migrare troverà una vita migliore. Si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendono con le brochure come fossero normali agenzie di viaggio, ma su quelle brochure non scrivono che quei viaggi troppo spesso conducono alla morte, a una tomba sul fondo del Mar Mediterraneo. Perché a loro non importa se la barca sia adatta o meno ad affrontare quel viaggio. L'importante per loro è solo il margine di guadagno. Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti? Pada awal minggu ini, isu migrasi menjadi isu yang diperbincangkan termasuk sekatan tentera laut. Kabinet Itali meluluskan langkah memberi tumpuan kepada pendatang yang tidak layak mendapat suaka dan dijadualkan dihantar pulang ke negara asal mereka. Baiklah, itulah sahaja berita untuk hari ini berkaitan dengan sindiket perdagangan manusia yang masih menjadi perhatian serius kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami menyeru kepada semua pihak memainkan peranan penting untuk meningkatkan kesedaran dan peduli terhadap isu ini untuk mencegah masalah kritikal ini daripada terjadi di masa hadapan nanti. Sekian berita untuk hari ini. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang isu sindiket perdagangan manusia ini, teruskanlah menonton Buletin Nusantara.